ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, ahli jihad dan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini, pada malam ini kita akan menyambung Qanun Jinayah Syar'iyah dalam topik Maqasid Asy-Syar'iyah ataupun Daruriyat Al-Khamsah, iaitu tujuan syarak, tujuan syarak di mana dikanunkan hukuman hudud, qisas, diyat, ta'zir, iaitu perundangan yang berkaitan dengan jenayah. Apa tujuannya? Maka para ulama membahagikan kepada 5 daruriyat al-khamsah, 5 perkara darurat, perkara daruri, yang keperluan, yang juga disebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah, keperluan utama, ataupun matlamat, tujuan utama daripada perundangan Islam. Sebenarnya seluruhnya, tapi kalau kita khususkan kepada Qanun Jinayah Syar'iyah dalam bab menjaga agama, hifzuddin, iaitu menjaga akidah orang-orang Islam supaya tidak terpesong akidah mereka dari akidah yang sebenar, tidak menjadi orang yang murtad, tidak menjadi orang yang sesat, orang yang jauh daripada ajaran Islam. Dan kalau mereka itu menjadi murtad, maka dalam Qanun Jinayah Syar'iyah mereka tertakluk kepada satu hukuman, iaitu hukuman bunuh, jika sekiranya mereka enggan bertaubat. Setelah disuruh, dipujuk, diajak, diseru untuk dia bertaubat, dia enggan, dan diberi tempoh bertenang, masa untuk dia fikirkan. Tiap-tiap masa yang diberikan itu disampaikan peringatan, nasihat kepadanya supaya dia balik kepada Islam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang menukar agamanya, murtad, yakni keluar daripada agama Islam, maka bunuhlah dia. Rawahul Bukhari. Jadi menjaga agama adalah merupakan kedudukan paling utama, daruri, keperluan yang paling utama, kehendak yang paling utama, tujuan matlamat yang paling utama, kerana manusia tanpa agama hidup mereka akan rosak. Maka dengan tujuan itu dikanunkan hukuman. Dia bukan sekadar, itu contoh dia dalam bab kita katakan tadi hudud, man baddala dinahu faqtuluh, itu hudud. Tapi di sana ada ta'zir. Ta'zir berhadapan dengan orang yang bawa ajaran sesat, bahkan orang yang boleh membawa kepada orang lain sesat, penghinaan kepada agama,
Matlamatnya adalah untuk jaga agama. Ya. Penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam yang berlaku pada hari ini. Ya. Penghinaan kepada Al-Quran. Maka ada peraturan-peraturannya yang kita akan bahaskan di kemudian nanti. Cuma hari ini kita merujuk kepada matlamat. Jadi dalam hudud ada peruntukan yang tujuannya adalah untuk memelihara, menjaga agama. Dalam ta'zir ada, ya. Jadi kalau tangkapan berlaku kepada Haji Kahar yang mengaku Rasul Melayu, kali pertama ditangkap, dia melaksanakan proses istitabah. Dia bertaubatlah macam ketua kumpulan mimpi tu. Dia bertaubat, masuk rekod semua taubat. Tapi selepas hari itu dia keluar, dia kempen pula orang untuk dia buat pertemuan. Tujuannya untuk menyebarkan ajaran Rasul Melayu tadi. Dia mengaku dia Rasul Melayu. Pada waktu dia tangkap, dia kata dia letak jawatan sebagai Rasul. Dia ingat Rasul ni boleh, dia ingat Rasul ni jawatan macam Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, boleh minta dapat, lepas tu boleh lepas, boleh tolak, boleh letak jawatan. Tapi apa yang berlaku ialah tangkapan di bawah enactment pentadbiran agama Islam, di bawah enactment kesalahan jenayah syariah Islam itu boleh kita ibaratkan sebagai sesuatu yang duduk di bawah ta'zir. Ya, ta'zir. Jadi personal law, undang-undang peribadi orang Islam terletak di bawah undang-undang syariah. Undang-undang syariah terletak di bawah kuasa negeri. Kebanyakannya di bawah kuasa negeri berdasarkan kepada senarai jadual 9 senarai 2 state list, ya, jadual negeri itu dia kuasa dia letak kat situ. Dan untuk memperundangkan undang-undang, kuasa dia adalah terletak pada Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri yang buat undang-undang tu. Jadi Dewan Undangan Negeri dia ada suatu kuasa untuk buat undang-undang. Maka dia buat undang-undang untuk tangkap orang yang bawa ajaran sesat, hukum ajaran sesat, ya. Kebanyakan mereka dikenakan pemulihan akhlak, pemulihan akidah, ya? Proses pemulihan akidah. Tahanan di bawah pemulihan akidah. Selepas itu kebanyakannya akan lakukan proses istitabah, iaitu mohon taubatlah, minta taubat dengan Allah Ta'ala. Tapi yang berlaku selepas itu banyaklah, tak tahulah. Itu terpulang tengok keadaan-keadaan. Ada yang memang betul-betul taubat, ada yang taubat sama belacan, taubat-taubat buat lagi, taubat-taubat buat lagi. Jadi kuasa itu sebenarnya kuasa di bawah negeri lah. Tetapi baru-baru ini Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan bahawa tangkapan ke atas Haji Kahar itu adalah salah. Adalah salah. Malam ni kita tak akan bincang secara detail lah alasan-alasan. Cuma nak beritahu secara umumnya sebenarnya daripada dulu sebenarnya tangkap orang murtad ni ataupun orang yang buat ajaran sesat ni bukan baru. Ayah Pen tahun 73 dah kena tangkap dah Ayah Pen. Tapi hari ni beberapa minggu yang lepas, ya, apabila dia ditangkap, dia bawa kes dia ke Mahkamah Persekutuan untuk review, untuk semakan. Sebab menurut Perlembagaan Negara perkara 4, kuasa semakan adalah di bawah
Mahkamah Persekutuan. Maka Mahkamah Persekutuan mengambil sikap untuk campur tangan dalam urusan tadi, lalu dia pun buat. Sebelum mahkamah dulu yang ada dulu sama je mahkamah hari ni, tapi dulu hakim mengambil kedudukan tak mahu campur, biar mahkamah syariah yang buat. Terutamanya selepas daripada tahun 1984 ataupun 1988, iaitu selepas daripada satu penggubalan ataupun satu undang-undang yang dibawa masuk ke dalam dalam perlembagaan negara, iaitu perkara 121/1A, yang mana dia meletakkan kuasa mahkamah syariah itu tidak boleh dicampur tangan oleh mahkamah sivil. Cuma di situ dia punya perkataan dia itu agak sedikit rendah lah, ataupun agak sedikit tidak mencapai matlamat yang sebenarnya, kerana dia meletakkan bahawa dalam Persekutuan Tanah Melayu ini terdapat dua mahkamah tinggi. Satu Mahkamah Tinggi Borneo, satu Mahkamah Tinggi Malaya. Ya. Di mana mahkamah-mahkamah ini tidak ada kuasa dalam bidang sivil, dalam bidang syariah, ya, dalam perkara yang berkaitan dengan syariah. Kenapa Haji Kahar bawa? Saya melihat dia, ini pandangan saya je, mungkin betul, mungkin tidak, ya. Kerana sebelum daripada itu ada beberapa kes yang mendahului dia tiba-tiba mendapat tempat di Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan memberikan satu keputusan yang dia gembira, seumpamanya kes Iki Putra. Apabila Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa negeri tidak ada bidang kuasa untuk membuat undang-undang yang bersabitan dengan jenayah yang sudah ada dalam kanun keseksaan, iaitu dalam kes Iki itu lewat dalam penal code atau kanun keseksaan, dah ada peruntukan, dia tak boleh. Dan banyak lagi sebenarnya dalam yang belum lagi dibawa ke mahkamah, tetapi pada dasarnya kerana kes Iki Putra ni sendiri telah menjadi satu kita katakan ikutan, bahawa mana-mana kes yang dibawa ke mahkamah syariah dalam perkara jenayah, tidak boleh perkara itu perkara yang sudah ada dalam kita katakan kanun keseksaan, penal code. Apa ada lagi dalam tu? Yang ada lagi ialah incest, sumbang mahram. Sumbang mahram maknanya lepas ni kalau ada tangkapan sumbang mahram di mahkamah syariah, mahkamah syariah tak ada kuasa nak bicarakan, bahkan nak sabitkan. Dan ada banyak lagi lah, saya tak nak hurai semua sekali, nanti dia akan tumpu kat situ saja. Tapi nak beritahukan bahawa itu satu, tiba-tiba keputusannya ialah mahkamah syariah. Jadi Iki Putra tu, dia tangkap dia 9 orang, satu lepas sebab dia bukan Islam, 7 orang mengaku. Iki Putra dia nak dibicarakan. Semasa dibicarakan itu, kes dia dibawa ke Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan menyatakan mahkamah syariah tak ada bidang kuasa. Kemudian kes enactment pentadbiran agama Islam Seksyen 66A Negeri Selangor, di mana satu pertubuhan yang menggelarkan diri mereka Sisters in Islam, dia daftar di bawah ROB, di bawah bisnes. Maknanya dia can be treated as a berhak company, business company lah, bukannya macam pertubuhan NGO dan sebagainya, bukan registrar of society, tapi
of Business. Jadi dia telah mencabar 66A. 66A ini adalah di Selangor, Dewan Undangan Negeri telah memberi satu kuasa kepada Mahkamah Syariah Tinggi Syariah, kuasa untuk menyemak semula kes daripada mahkamah bawah lah, mahkamah rendah. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah boleh menyemak semula, boleh review. Jadi dia kata ni tak sah, dia cabar di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan pun buat keputusan tidak sah. Mahkamah Syariah tidak ada bidang kuasa untuk menyemak. Jadi sebelum tu ada banyak kes lagi, kes Puan Loh, kes Indira Gandhi, kalau nak sebut satu-satu. Dan kes yang serupa dengan Indira Gandhi dan Puan Loh ni banyak sebenarnya, cuma mungkin tak diketahui ramai sangat. Kes Rosita Ibrahim dan macam-macam lagi. Kes yang mana kes itu memberi nafas atau kemenangan kepada golongan yang tadi tak nak Mahkamah Syariah. Jadi mungkin lah, itu pandang-pandang, sebab tu saya kata pandangan saya. Cikgu Haji Kahar ni dia pun kata, oh kalau gitu kita bawa jugalah. Tiba-tiba Mahkamah Persekutuan kata, ya tak ada kuasa. Bukan setakat tak ada kuasa, salah tangkap, kena bayar lagi setiap seorang 10,000. Jadi Jais kena bayar. Kesian Jais. Dulu kita ingat apa, mungkin lebih dari 10 tahun dulu, lebih lagi lah kot, ketika Jais tangkap orang di kelab malam. Oh, masa tu Jais diserang di surat khabar. Dia kata tangkapan itu tidak tidak ikut lah, tak bagus lah tangkapan tu, tak kira mengaibkan orang yang kena tangkap, membiarkan orang tu sampai tahan, sampai kencing dekat situ, tak kencing kat tandas. Orang mabuk orang mabuk tak payah tahan, dia tak tahan pun memang kencing depan orang macam tu je. Tapi dia nak buat cerita, dia nak serang Jais ni, digunakan surat khabar, kebanyakan surat khabar ambil benda ni dan ceritakan, ambil gambar buruk ini, sehingga kan akhirnya cuba hari ni kita panggil Jais untuk kalau ada sesuatu. Jais reluctant, maknanya cuba untuk kata kita tak cukup anggota. Mana-mana pun takkanlah tiap-tiap kali tak cukup anggota, tak cukup penguat kuasa. Sebab apa? Serangan-serangan tadi. Hak macam tu tak boleh buat. Serbuan yang dikatakan di gereja tak boleh buat. Jais pernah merampas tulisan daripada Ishak Manji. Ishak Manji ni tokoh liberal yang mendukung dan menyokong perkahwinan antara sejenis. Maknanya LGBT, dia menyokong LGBT, Ishak Manji, sebab dia liberal. Dia kata tak salah cinta lelaki sama lelaki, kahwin pun boleh. Dalam buku dia, kalau tak ingat saya, tajuk dia salah satu perkataan dia adalah cinta. Maka buku itu telah diterbitkan oleh ZI Publication. Tuan-tuan tahu tak ZI Publication tu apa nama? Mungkin tuan-tuan akan cari sendirilah, kalau saya beritahu kan nanti macam tak sedap juga. Tapi ZI Publication, kepunyaan salah seorang politik dalam negara. ZI Z itu tuan-tuan mungkin boleh bayangkan Z. Maka buku dia dirampas. Lepas daripada dulu mahkamah dah buat keputusan, memang ini bidang kuasa syarak, bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tapi mahkamah hari ini bukan hari ni lah, dalam beberapa bulan recently telah membuat keputusan bahawa itu pun salah juga. Maknanya tak boleh angkat, tak boleh rampas.
dan kena bayar kepada ZL Publication kerana telah tahan buku dia. Buku tadi dia nak menyesatkan orang. Hukum melakukan perbuatan ni memang dosa besar. Menghalalkannya kufur, murtad. Menghalalkan LGBT, menghalalkan liwat, menghalal hubungan sejenis ni boleh bawa murtad. Jadi kempen dia tu adalah kempen yang kalau diterima masyarakat boleh memurtadkan masyarakat. Jadi apa salahnya pejabat agama ambil rampah, jangan bagi. Tapi Mahkamah Persoalan kata tak boleh. Nampak tak? Jadi saya rasa selepas ini bukan Cikgu Kahar saja, bukan Haji Kahar saja yang akan bahkan banyak lagi. Kalau sebelum ni semasa ditangkap dia secara sembunyi-sembunyi, lepas ini Haji Kahar tak akan sembunyi. Tak akan sembunyi. Tak akan sembunyi Haji Kahar lepas ni. Sebab tangkap salah, boleh dapat duit, dia buat terang-terang. Kalau dia tangkap lagi nampak tak? Jadi sepatutnya ada undang-undang yang dapat kontrol, yang duduk di bawah menjaga agama. Menjaga agama paling tinggi, matlamat yang paling tinggi, sebab dia pun adalah agama. Agama mendatangkan undang-undang agama untuk jaga agama dulu pertama. Okey. Yang kedua, lihifzin nafs, menjaga nyawa, iaitu menjaga jiwa seseorang daripada dibunuh, termasuk juga menjaga anggota tubuh badan seseorang, iaitu memberi hak kepada seseorang manusia itu untuk hidup dengan selamat nyawanya, selamat anggota tubuhnya daripada dicederakan dan dirosakkan, di mana mereka yang membunuh. Jadi undang-undang menjaga nyawa ni yang pertama sekali, yang paling tinggi dalam undang-undang jaga nyawa ni ialah undang-undang yang berkaitan bunuh. Jadi orang yang bunuh orang dengan sengaja, maka dia bunuh balas. Sebab daripada bunuh itu ada kehidupan. Ni orang barat tak boleh fikir, orang liberal tak boleh fikir, orang tak mengaji agama, orang tak faham agama, tak nak faham agama, tak boleh fikir. Apabila Allah Ta'ala sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, sesungguhnya bagi kamu dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Dia kata pembunuh bunuh orang, hilang satu nyawa. Tiba-tiba kita bunuh pula orang, bunuh jadi dua nyawa. Mana datang dalam hukuman qisas itu kehidupan? Yang ada ialah kematian katanya. Dia bukan tak faham, saja-saja buat tak faham, nak lawan. Yang pertama sekali, hukum ni dia ada bukan untuk dilaksanakan dalam erti kata dah ada hukum kita kena buat lah. Dah sebab ada hukuman bunuh kita kena bunuh baru kita tahu hukum tu boleh jalan tak. Bukan macam tu. Dia adalah kalau bunuh orang mati satu ketakutan hilang. Kalau bunuh ni tak boleh lepas ni. Kalau di negara yang mana hukuman bunuh tak ada, apa jadi? Tak apalah, geram ni bunuh masa tak apalah, penjara 20 tahun pun. Lepas tu dalam penjara boleh berkelakuan baik, boleh dapat parol. Mungkin boleh lepas awal. Tuan-tuan tahu tak, penjara ni dia adalah satu institusi yang lain daripada mahkamah. Mahkamah dia boleh jatuhkan hukuman 20 tahun, tapi penjara tak akan jatuhkan 20 tahun. Mahkamah kata 20 tahun, penjara kata tak, aku tak hukum kau 20 tahun. Kenapa? Penjara ada peraturan yang berbeza. 20 tahun itu dibaca 20 tahun 20 tahun betul? 20 tahun. Tapi dalam 20 tahun itu akan ditolak biasanya 1/3. Biasanya ditolak pula dengan hari cuti umum, cuti am.
Kemudian ditolak pula kalau ada berkelakuan baik, dia akan jadi kurang lagi. Lah sekali dia akan jadi 12 tahun, 10 tahun. Walaupun mahkamah kata 20 tahun. Jadi kalau orang hok reti ni kata lagilah boleh cepat keluar. Puas hati boleh bunuh orang. Betul tak? Sebab itu jenayah bunuh ini adalah jenayah yang berleluasa pada hari ini di mana-mana negara. Dalam negara kita dibunuh balas. Cuma cara bunuh dia lah dengan gantung. Orang yang bunuh 302 kesalahan membunuh, ya, murder, ya. Murder hukuman dia adalah digantung sampai mati. Sampai mati. Tapi bukan hukuman gantung sampai mati ni bukan untuk bunuh saja, untuk DDA, Dangerous Drug Act, akta dadah berbahaya juga gantung sampai mati. Baru-baru ini, recently, beberapa hari lepas, seminggu lepas, undang-undang hukuman mati digugat, iaitu hukuman mati mandatori dihapuskan. Apa maknanya? Mandatori itu maknanya kalau didapati cukup bukti, maka dia hukum gantung sampai mati, tak ada pilihan lain. 39B Akta Dadah Berbahaya, apabila memiliki dibuktikan imposition dalam milikan dia dadah yang sekian-sekian gram, ganja sekian-sekian gram, heroin sekian-sekian gram, morfin sekian-sekian gram, cukup terbukti in possession, pemilikan, memiliki, maka tidak ada pilihan, gantung. Itu panggil hukuman mati mandatori, dihapuskan. Tapi bukan hapuskan hukuman mati, kena faham, bukan hukuman mati, hanya mati mandatori. Maknanya kalau hukuman mati, dia bergantung kepada discretionary power of the judge discretionary power, kuasa pertimbangan hakim. Dan dia agak sesuai untuk kes-kes seperti dadah yang berkaitan dengan, orang kata, keldai dadah, drug mule, keldai dadah kan. Budak-budak datang dari kampung, tak pernah mari bandar, tiba-tiba orang kata jom kita pergi melancong, kita belanja, company belanja, kita belanja, jadi nak mari, beg tak payah beli, kita siapkan, bawa baju je, beg pun kita bagi. Beg ni dalam kok apartmen, kadang-kadang kita tak reti pun beg ni kan, beg pusing-pusing tu, kita mana tahu bahagian tayar bawah kok apartmen tebal mana, kita tak ukur pun, kita beli ada kita ukur bawah dia, tak ada. Tak ada kan? Mungkin ada satu kok apartmen dia letak dadah, tak payah banyak kalau heroin, berapa gram je, tiba-tiba kena tangkap, mati. Walaupun bukan dia punya, dia tak tahu pun. Imposition dalam pemilikan, tak boleh nak nafi sebab benda tu dia punya. Tanya ni beg apa? Beg saya. Sebenarnya beg orang, tapi saya bawa. Siapa orangnya? Orangnya dah hilang, dah tahu dah. Pernah terjadi 7 orang Hong Kong umur 18-19 tahun melancong. Pada zaman tu, zaman Khan jadi ketua polis negara. Tangkap orang Hong Kong kat sana, dekat budak-budak lagi lah, tengah gembira seronok nak pergi melancong. Maknanya lepas daripada Penang pergi Singapura pergi Bali, tak tahu beg yang dibawa tu ada dadah dalam. Jadi sebenarnya boleh tengok, kalau dia betul-betul pusher, penjual dadah, tengok rumah dia macam mana, harta dia macam mana, kan, rumah besar, cara hidup dia macam mana,
dah tahu dah gangster ke apa ke ini. Tapi kalau orang budak baru mari di kampung, harta pun tak ada, susah bukan. Nah, jadi di situ ada relevannya kalau dia dihapuskan. Jadi sebenarnya tujuan kita sebenarnya nak sebut tadi, kita cerita itu sebenarnya nak sebut matlamat, maqasid hukuman tadi ialah sebab apa? Dadah ni teruk, banyak menghapuskan orang, banyak menyebabkan orang-orang muda rosak bangsa, rosak negara, rosak. Kalau biarkan dadah ni merebak, hancur negara, maka hukuman yang beratlah bunuh. Lalu orang takut, tapi tak habis juga. Sebab apa? Selalunya yang kena ialah tadi drug mule, hak tak ada apa-apa, tapi hak betul-betul toke dadah lepas, sebab dia tak, bukan dia bawa. Jadi matlamat tadi tak sampai. Matlamat dia betul dah, tapi tak sampai sebab manusia buat undang-undang berdasarkan pemikiran, berdasarkan pertimbangan. Bukan kata tak betul, tapi tak tepat. Kalau Allah Ta'ala bagi 100% betul, tepat. Kalau Allah Ta'ala kata contohnya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya sebagai satu balasan daripada Allah dan juga suatu pencegahan. Dia boleh mencegah. Tadi dalam kes bunuh menjaga nyawa tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam perkara pembunuhan, iaitu bunuh sengaja dibalas dengan bunuh. Dengar kena bunuh itu memang orang takut, tujuannya. Tapi takut ni sebenarnya siapa bagi takut? Allah Ta'ala bagi takut sebenarnya. Orang berani tiba-tiba rasa hati berdebar, rasa tiba-tiba hati nak apa asal ni, rasa macam rasa Allah Ta'ala bagi. Bukan sebab hukuman mati itu semata-mata, tapi kerana hukuman itu Allah Ta'ala kata dia mengajar, maka dia menyebabkan orang takut. Jadi takut sebab Allah Ta'ala yang datang takut. Tapi kalau bukan Allah Ta'ala datang takut, dia tak takut pun. Tak takut, mati juga. Betul tak? Nah, tapi kalau Allah Ta'ala datang kata Allah Ta'ala yang tu, jadi insya-Allah. Ya. Jadi jaga nyawa. Dalam bab jaga nyawa ni dia bukan nyawa maknanya mati saja, tapi juga dalam perkara cedera dan sebagainya lah. Sebab dia akan akhirnya merebak dan melibatkan nyawa juga. Lalu dalam hukuman itu dia ada qisas dan juga diat. Dalam bab yang berkaitan dengan nyawa dan kesejahteraan tubuh badan ni, dia ada hukuman qisas dan juga diat. Diat itulah bayaran pampasan. Yang ketiga, lihifzil aql, jaga akal, iaitu menjaga akal fikiran manusia dari rosak, terutamanya rosak akal tu daripada punca dia arak atau minuman yang memabukkan, di mana mereka yang minum arak wajib dijatuhkan hukuman sebat, ya, tidak lebih dari 80 kali sebat dan tidak kurang daripada 40 sebat. Untuk orang dadah ni, untuk orang arak ni, hukuman dia tak boleh lebih 80 sebatan, tak boleh kurang daripada 40 sebatan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ali karramallahu wajhah, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakrin 40 wa Umar 80 wa kullun sunnatun wa hadha ahabbu ilayya, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebat orang yang minum arak 40 sebatan. Begitu juga Saidina Abu Bakar sebat 40 sebatan. Namun Saidina Umar telah menyebat 80 sebatan bagi orang yang minum arak.
Semuanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tu Nabi ajar. Ya? Dan ini yang lebih aku sukai, kata Sayyidina Ali. Ya? Maksudnya dalam perkara minum arak ni, dia arak itu dipanggil khamr. Khamar ni maknanya penutup, dia tutup otak. Di bawah pengaruh arak dia tak nampak apa-apa. Mak dia tak nampak, anak dia tak nampak, jalan pun dia tak nampak. Jalan kecil nampak besar je. Tu yang langgar orang. Sampai langgar gerai orang jual nasi lemak kat tepi jalan. Orang tu nak cari sesuap nasi, nak bagi makan anak dalam keadaan pandemik contohnya. Banyak masa pandemik lagi tu. Masa pandemik nak jaga anak, kerja tak ada, mati. Tinggallah isteri dengan 5 orang anak yang masih kecil-kecil lagi. Allah, kesannya besar. Tapi Allah, sebab itu Allah Ta'ala datangkan hukuman. Ada matlamat dia, ada tujuan dia. Jangan bagi sampai otak tu tak boleh nak kontrol, sampai otak tu tertutup, sampai mabuk, ya, maka dikenakan hukuman sebab, supaya nak ngelaknya. Jadi sebab tak ada hukuman sebab ni, buat macam mana pun payah, ya. Walaupun kononnya dalam, kalau kita baca dalam jurnal undang-undang negara-negara, kadang-kadang disebut Malaysia antara hukuman berat juga untuk orang minum arak. Ada negeri yang lagi ringan. Cuma ada cadangan di Taiwan lagi berat lah, iaitu hukuman mati pada orang yang drink and drive. Orang yang bawa kereta mabuk ni, langgar orang mati, dia hukuman mati juga. Tapi belum dilaksanakan, cadangan je. Maka kita pun boleh juga nak buat macam tu. Tapi dalam Islam kita kena tengok, ya. Pembunuhan tadi dia berlaku mati, tapi mati tadi kita boleh anggap sebagai accident lah, sebagai accident. Sebab dia akan timbul banyak kita katakan perkara-perkara yang boleh dipersoalkan dalam kes langgar ni lah. Tapi sebenarnya kalau langgar itu diniatkan untuk membunuh, memang dikira membunuh dalam mazhab Syafi'i. Tidak dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia hanya senjata yang konservatif, parang, senapang, pistol, senjata yang digunakan untuk membunuh. Jadi kereta itu bukan digunakan untuk membunuh, guna untuk bawa orang. Tapi kalau orang fikir nak langgar orang dengan kereta, lagi mudah mati. Ada orang langgar dengan lori. Saya ada satu kes, ya. Kesian orang ni, dia kena himpit, jatuh, kemudian dia bangun, lori datang langgar, seret dia, seret, mati. Dan ada banyak orang yang bukan nak kata secara spesifik lah, dia kata lebih mudah mati daripada hidup. Tak ada saksi lagi bagus daripada ada saksi. Jadi macam tu. Jadi kalau macam tu niat dia membunuh, jadi hukumannya adalah qisas. Tapi dalam mazhab Hanafi tak lah, sebab kereta bukan. Campak tempat tinggi mazhab Hanafi pun tak boleh, tapi mazhab Syafi'i boleh. Kira hukuman mati kalau orang campak orang ada bangunan tinggi. Golek dengan pokok, batang pokok besar tebang bagi jatuh atas orang, dalam mazhab Hanafi tak boleh hukuman bunuh. Dia dikira sama ada qatlu shibul am ataupun qatul khata, bunuh serupa sengaja ataupun tersalah. Jadi dia tak ada hukuman bunuh. Hanya hukuman bunuh dalam kes bunuh ni, qisas ialah dalam kes qatlul amd, bunuh sengaja. Kalau bunuh tu bunuh sengaja memang. Jadi elemen sengaja itu kena dibuktikan. Jadi isunya sekarang ni
Orang minum arak ni macam mana nak buat? Jadi dalam Islam tak boleh. Bukan tak boleh minum arak, tapi untuk orang Islam yang tak boleh dihukum dengan hukuman sebat 80 sebatan. Tapi bagi orang bukan Islam tidak boleh minum secara terbuka. Tak boleh minum terbuka. Terbuka di sini juga bererti lepas minum boleh balik bawa kereta. Itu terbuka juga maknanya. Kalau minum depan orang, dia pengsan kat situ tak ada tak boleh minum depan orang, lepas tu dia bawa kereta langgar orang, itu masalah dia. Jadi dia anggap macam itulah. Jadi insya-Allah kalau dibuat hukuman 80 sebatan, 40 sebatan ni insya-Allah boleh kontrol. Okey. Jelah kalau ikut berapa tahun dia tak ingat lah. Berapa bulan lepas saya ada cerita pasal ni, saya dia buat tengok juga, tapi ni tak ingat dah, senang lupa sikit. Tapi adalah dia ada peraturan yang berkaitan dengan, tapi tak berat lah. Sebab itu dia pun tidak ada orang yang bersalah drink and drive ni, dia dapat dia bersalah, apabila mati digantung lesen, bukan dibatalkan, digantung. Maknanya lepas tu sampai berapa tahun dia boleh bawa balik. Orang minum arak ni dia ketagih. Mana ada yang minum berhenti, macam orang minum isap rokok kok. Dia kena tahan sekejap, dia tak bawa kereta sekejap, lepas tu lain kali dia bawa balik. Bahkan tengah-tengah tak boleh bawa, dia bawa je. Okey, itu yang ketiga, menjaga akal fikiran. Macam mana pun akal fikiran ni anugerah Allah, amanah Allah, kena jaga, tak boleh rosakkan dia dengan mabuk. Dia bukan setakat mabuk minum arak je. Makan benda yang mabuk tak boleh, macam orang kata mabuk kepayang apa? Kepayang, buah kepayang makan. Orang kata buah kepayang tu monyet mu daripada atas pokok jatuh mabuk dia. Orang pun tak boleh macam tu kalau makan. Benda mabuk tak boleh. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram tu jadi masuk ke situ ialah dadah pun masuk. Dadah diambil kaedah arak lah, maknanya kias daripada arak. Tapi dalam negara kita dadah lagi berat daripada arak. Dadah najis, dadah arak tak sebut najis arak. Dari segi hukum arak najis, dadah tak najis. Kalau dadah najis kita boleh makan ubat, betul tak? Masuk dah. Jadi sebenarnya itu pun sebenarnya dah kita boleh banyaklah kita nak cakap pasal itu, tapi yang kita sebut tadi ialah kesan daripada apa tu osok akal itu Allah Ta'ala jaga jangan nanti rosak kehidupan juga. Rosak akal, rosak kehidupan. Yang keempat, menjaga keturunan, lihifzin nasab, menjaga seorang manusia dari melakukan perzinaan sehingga dapat anak yang tidak sabit keturunan. Anak tu tak salah, tapi dia tak sabit keturunan. Tunas siapa tak ada keturunan, hanya boleh dikaitkan dengan mak dia, menimbulkan fenomena masyarakat salahkan itu, stigma macam-macam lah. Budak-budak tu akan kena stigma. Orang kata ini anak ni, tengok bi Abdullah, tengok ni. Jadi Islam nak larang at first place, awal-awal lagi Islam nak larang, maka dikenakan peraturan, ya, orang yang berzina disebat. Kalau dia zina yang ghairu muhsan, yang belum kahwin, yang belum merasai persetubuhan yang halal, orang putih kata fornication. Tapi kalau adultery, zina orang dah kahwin, orang putih panggil adultery, dia dihukum rejam. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, khudhu anni
khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil-bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa thaybu bil-thaybi jaldu mi'ah wa rajmu. Engkau ambillah peraturan daripadaku. Nabi ulang 2 kali, ya. Engkau ambillah peraturan daripadaku. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi jalan untuk mereka, yakni Allah Ta'ala telah mengadakan hukuman dalam perkara zina, iaitu anak dara dengan jejaka teruna berzina sebab satu sebab, dan dibuang negeri setahun, dan janda dengan janda, duda, janda orang perempuan, orang lelaki dipanggil duda lah, berzina disebab satu sebab dan direjam sampai mati. Kita sambung sikit lepas daripada azan, insya-Allah.
InsyaAllah kita ambil beberapa minit lagi. Kita di bahagian yang keempat yang berkaitan dengan maqasid asy-syar'iyyah, ya, matlamat syarak dalam perkara yang berkaitan undang-undang jenayah ni ialah untuk menjaga keturunan, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih tadi, Sahih Muslim dan Abu Daud tadi, sebut hukuman bagi ada dua kategori hukuman, iaitu ghairu muhsan, orang yang belum merasai persetubuhan yang halal. Muhsan, orang yang sudah merasai persetubuhan yang halal. Hukuman ghairu muhsan sebab, satu sebab, dan buang negeri setahun, kata para ulama, buang negeri setahun itu sama dengan penjara. Dan bagi orang yang muhsan, yang sudah merasai persetubuhan yang halal, dalam hadis ini menyebut dia juga disebat kemudian direjam sampai mati, ya. Kita ambil hadis dalam ni, ya. Sebab kalau kita rujuk Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan dan penzina lelaki, kedua-duanya disebat 100 sebatan. Itu sahaja yang ada dalam Quran. Tak ada apa tu buang negeri, tak ada, ya, nafyu sanah tadi tak ada, dan tak ada rejam. Sayyidina Umar pernah mengeluarkan satu ucapan. Dia kata, aku bimbang di suatu masa nanti di akhir zaman manusia akan jadi rosak, jadi sesat, jadi murtad, disebabkan tidak mahu menerima hukuman rejam dalam perkara zina. Kerana sesungguhnya hukuman rejam itu adalah hukuman yang diturunkan oleh Allah, kata Sayyidina Umar. Kalau ikut golongan tu kata, mana ada Quran kata rejam? Tak ada. Sebab dia main macam tu. Sebenarnya mempelajari Al-Quran ni tak cukup dengan tengok Al-Quran tu saja, baca tu saja. Banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang kena dimahirkan supaya kita tahu hukum-hukum Al-Quran. Kerana di sana ada ayat Al-Quran yang sudah dimansuhkan. Ayatnya tak ada tapi hukumnya ada. Ada ayat yang ada tapi hukumnya telah dimansuhkan. Ayat tak mansuh, hukum mansuh. Ada ayat mansuh tapi hukum tak mansuh. Ada ayat dan hukum kedua-duanya mansuh. Itu kena belajar ulumul Quran pula lah. Tapi nak sebutnya, bukan senang baca Quran menampak situ semua. Bahkan hak ada tu pun belum tentu itu hukum dia. Sebab dia boleh jadi bacaan ada tapi hukum tak boleh, tak sudah tidak relevan. Allah Ta'ala kata tak, Nabi dari segi pelaksanaan Nabi dah tak laksanakan. Tapi ada ayat tak ada tapi hukumnya masih ada. Jadi banyaklah benda-benda yang begitu. Jadi akhirnya kita katakan tadi, dalam Islam matlamat daripada pelaksanaan hukum-hukum agama itu adalah sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang kata ini tak ada dalam Quran pun, maqasid asy-syar'iyyah ni bukan dalam Quran pun, bukan dalam hadis pun. Betul, tetapi ia adalah hasil kajian ijtihad para ulama setelah melihat kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia come out dengan satu kita katakan satu kesimpulan bahawa ini tujuannya begini-begini. Sebab tidak ada satu pun yang Allah Taala jadikan tidak ada matlamat, mesti ada matlamat. Takkanlah lalat Allah Taala cipta ada matlamat. Lalat tu ada matlamatnya, ada tujuan dia. Orang geli, jijik, tapi ada matlamat. Takkanlah hukum yang Allah Ta'ala turun Al-Quran untuk kita laksana tak ada matlamat. Tak mana sabar, tak mana sabar, kan? Jadi
Itulah yang kita pegang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kali akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham sil asqam وسوء القضاء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.